Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alayna bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna al-huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat min syarri masiihid dajjal wa na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa sil asqam wa min jami'il amrad. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah azza wa jalla wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah di pagi-pagi dengan kita membacakan Al-Quran Karim dan kita juga mengisikan ruh dengan Quran dan kita jadikan Quran itu sabilan, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi-pagi ini. Alhamdulillah. Dan orang bersyukur dikirakan orang itu diberi hikmah. Dan siapa diberi hikmah, maka orang itu diberi kebaikan yang banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firman, wa laqad atayna Luqmanal hukmata anishkur lillah. Sesungguhnya kami memberi kepada Sayyidina Luqman itu al-hikmah. Tuhawi hikmah bijaksana. Anishkur lillah, apa dia hikmah? Bahawa dia menjadi bersyukur pada Allah. Hendaklah bersyukur kepada Allah, itu hikmah. Karena wa man yashkur, siapa bersyukur, fa inna ma yashkuru li nafsih, dia bersyukur kepada diri dia. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid,
Siapa yang kufur, makna tidak bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya sungguhnya Allah Ta'ala Maha Kaya yang dipuji. Dan orang diberi perasaan bersyukur pada Allah. Syukur tu hikmah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, "Wa man yu'tal hikmah." Siapa diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira. Maka sungguhnya diberi kepadanya kebaikan yang banyak. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidak erti benda ni melainkan orang yang mempunyai akal fikiran. Dan Quran itu sendiri hikmah. Pagi-pagi kita mari dengar hikmah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, Yasin wal Quranil Hakim. Quran yang penuh dengan hikmah, yang penuh dengan benda-benda yang Tuhan sebut dalam Quran ni, benda molek semua. Benda yang man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Orang yang dapat petunjuk, maka dapat petunjuk untuk diri dia. Amang dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan siapa sesat, maka sesat di atas diri dia. Semua benda-benda tu hayat dalam Quran, semua hikmah, semua hakikat, semua benda yang penuh dengan kebaikan. Kalau kita turut Quran, faman ittaba'a hudaya, siapa turut petunjuk aku, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tak akan sesat, tak akan jadi celaka. Waman a'rada an dzikri, siapa berpaling daripada aku, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka sungguhnya baginya kehidupan yang celaka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami himpunkan dia di dalam hari kiamat sikit lagi dalam keadaan buta. Sebab tu Allahu Akbar, besarnya dah Quran. Kita kena besarkan Quran. Pagi-pagi kita baca Quran. Orang Islam kena baca paling kurang 1 juzuk. Para as-salafus salih dulu, para as-salafus salih tidak ada warid, maknanya tidak ada riwayat as-salafus salih yang paling kurang baca Quran 2 bulan sekali habis. Itu paling kurang sekali orang-orang dulu, para ulama dan para orang-orang beriman, orang-orang baik, orang-orang solehin hak masa dulu ni paling kurang. Dan sebanyak-banyaknya 4 kali habis khatam Quran setiap hari. Dan Imam Syafi'i 2 kali khatam Quran setiap hari bulan Ramadan, selain pada Ramadan sekali sehari. Dan ada hak 2 hari sehari sekali, ada hak 2 hari sekali, ada 3 hari sekali, ada 4 hari sekali, ada 6 hari sekali, 7 hari sekali, 8 hari sekali, 10 hari sekali, ada 15 hari sekali, macam-macam. Dah tu no ayat kata Quran saat ni. Kita kena pakai mari dengar Quran. Kita tengok surah Tabarak ayat yang ke-28 lah. Dan sebelum daripada ayat 28 ni, 27 Tuhan sebut, falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzi, maka tak kala mereka itu orang-orang kafir sana. Nah, maknanya maka tak kala tiba janji Allah, Tuhan janji dengan mereka dah. Dan mereka itu ra'auhu, nampak azab Allah. Bila nampak seorang kan, dah kan nampak orang duk kena bedil, bunuh, orang duk kena buat nyanyi, orang kena dibakar hidup-hidup contohnya. Semua saat ni bila nampak kan, orang nampak saat ni dia rasa lagu mana, rasa lagu mana. Kita nampak orang duk buat orang, kita tak boleh tengok. Dan hak ni orang kafir ni tetap kalau yang nampak api. Tu macam-macam ke azab. Ada sebut azab ni macam-macam. Nabi SAW sabda, ra'aitu qauman
Aku nampak satu kaum lailata usriyabi, pada malam aku di Isra', malam Isra' Mi'raj sana itu. Satu kaum azfaruhum min nahas, kuku-kuku daripada temaga. Nih, kuku ni jadi besi dah, jadi temaga. Yakhrishuna wujuhahum, duk kepam muka wasudurahum, duk kepam dada. Qala, Nabi SAW tanya Jibril, man haula, siapa mereka itu? Jadi Nabi nampak duk kepam muka. Qala, Jibril kata, alladzina ya'kuluna luhuman nas, orang tu orang duk ngupak orang. Dan tersebut pula Nabi kata, ra'aitu rajulan yasbahu fin nahri minan nar, duk berenang dalam api. Allah, pas nampak takut, ngeri ke takut. Nabi tanya siapa? Nah, wa yalqamu al-hajar, duk makan batu api pula. Nabi tanya Jibril, man haula? Nabi kata akilur riba. Jibril kata fok-fok duk makan riba. Jadi macam-macam ayat kata nampak azab. Bila nampak azab, orang kafir waktu juga bila nampak azab pada hari itu, azab nampak Tuhan tunjuk siap dah. Kata sebab jadi bila nampak saat itu siat wujuhul ladzina kafaru, jadi hitam muka, kecut. Dah kecut sepuluh orang. Kita kata orang yang bila tubik surat kata ya saat itu salah ke, lemak. Kalau naik mahkamah, di penjara 20 tahun, lemak sudah. Habis. Rasa habis. Dah jiwa. Ni sepatu. Ni nampak juga kata Fuad ni masuk neraka. Kering dah. Kering. Muka ni kering hitam. Allahu akbar. Wal iyad billah. Bukan kata ketika tu saja dia orang kafir ni, ketika dibangkitkan pada kubur tu, dia rasa dah benda tu. Qalu man ba'athana min marqadina, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina, celaka kita ni. Siapa duk gerak kita bangun pada tidur? Duklah kubur molek-molek. Tuhan sebut ke, fa ammal ladzina suwaddat wujuhuhum, ada pun orang-orang yang muka hitam. Akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Tuhan tanya mula-mulanya, kenapakah kamu kufur? Kufur ni ada dua makna. Pertamanya, kufur ingkar Allah Subhanahu wa taala. So makna kufur dengan makna ingkar, tak percaya kepada Allah. Dan kufur dengan makna tak patuh, tak bersyukur pada Allah, tidak patuh kepada Allah. Orang tak patuh Tuhan. Maka orang-orang ini akan nampak di akhirat esok muka yang hitam. Kita nak muka putih, atas dunia ni perlu nak putih dah. Sabunglah bubuh tu, bubuh ni nak berjanguk, nak berjamel. Nak berjanguk tak payah. Akhirat esok ni nak berjanguk ni, iaitu kita kena rajin ambil wudu ketika kita duduk di atas dunia ni. Rajin ambil asmaya. Sebab Nabi kata, tub'as ummati yaumal qiyamah, dibangkitkan umat aku pada hari kiamat, ghurrah muhajjalin. Ghurrah muhajjalin maknanya muka yang bersinar, tangan dia ni putih. Orang tengok ceh Nabi tengok ceh belakang umat dia ni. Habis man arada an yutilah, siapa nak panggil nampak putih bih ni kok, muka yang putih bih kok tekak semua, falyafal, maka buat wi nampak. Maknanya ambil wudu. Ambil wudu sama.
Nah, tu caranya. Lepas tu sebab tu hasbu amal ladzi nabyaddat wujuhuhum, orang muka putih, fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Mereka itu duduk dalam rahmah Allah. Duduk dalam rahmah Allah, la syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hasbul lil ladzina ahsanu, bagi orang yang ihsan buat molek di atas dunia ni, lil ladzina ahsanul husna, dia akan dapat husna, kebaikan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah, dan lebih pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Buat amal, buat apa sahaja. Kita buat amal ni sehari-hari. Nabi royak mudah ya. Contohnya, ada seorang sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni akhbirni an kulli syai." Cerita padaku daripada tiap-tiap perkara. Mana tiap-tiap benda daripada apalah. Qala, Nabi kata, kulli syai'in khuliqa minal ma'. Semua tu dijadi pada air belaka. Qala, dia tanya lagi, akhbirni ya Rasulullah, cerita padaku ya Rasulullah, bikulli amalin, dengan semua amal, idza amiltuhu, apabila aku buat, dakhaltul jannata, aku masuk syurga. Mudah. Qala, Nabi kata, abshis salam. Mula-mula kali nak masuk syurga, salam. Jangan lupa salam. Jangan lupa salam. Assalamualaikum. Jumpa orang, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa orang salam. Wa at'imit ta'am. Wi makan kau orang. Wi kedai wi makan kau orang, buat makan, kirim makan, beli makan, wi kau orang. Apa gitu? Ingat adik-adik kita. Ayah kita, mak kita, jiran kita, orang kita. Tak kata. Yang tiga, Nabi itu wasilil arham, hubung silaturrahim. Makna molek dengan orang lah. Sebab Nabi SAW sudah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa beriman pada Allah akhirat, maka hubung silaturrahim. Hubung silaturrahim, buat baik kepada orang, akhlak molek. Yang keempat, Nabi kata wasalli bil lail, semaya malam, wan nasu niyam, tekah orang duk tidur belaka, tadkhul al jannata bisalam, engkau boleh masuk syurga dengan selamat. Tu cara untuk kita nak muka kita saat itu putih. Dan siapa pada hari itu, hari akhirat, Allah tak ada roh nak buat dah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari dikuncikan afwahihim, mulut-mulut. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, dah bertutur kata oleh tangan kecek. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dah disaksikan oleh kaki-kaki. Pada hari itu nak buat apa tak boleh dah. Nak buat apa tak boleh dah pada hari itu. Allahu Akbar. Ada siapa hari yang Tuhan cerita sosok. Tuhan royak syiak, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah. Takutkanlah hari yang akan dikembalikan kamu pada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan pada hari itu akan disempurnakan balasan semua. Kamu tidak dizalim sama sekali. Tidak dizalim sama sekali pada hari itu. Allah takutkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un, dan malaikat kata, inilah perkara yang adalah kamu duk minta, duk tanya dulu ketika mu duk atas dunia, atau bila nak kiamat. Ayat sebelum ni, yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, duk tanya tu bila tu hari janji tu. Akhirnya duk tengok le kubur, nampak orang duk biasa ya. Bahawa orang mati le laut, duk azab di mana?
Dah orang jatuh kapal, dia azab di mana? Dia buat tashqiq, dia buat syak. Benda-benda yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita beriman pada Allah. Sebab tu Tuhan kata, "Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'i aw rahimana." Kata oleh wahai Rasul kepada orang-orang musyrikin, hak yang dusta, hak yang ingkar saat itu. Katalah ceritalah kepada aku jika dimatikanku oleh Allah dan dimatikan orang yang bersama aku, wa man ma'iya, orang bersama aku pada orang mukminin, au rahimana, maka siapakah lagi? Faman yujirul kafirin, siapakah nak menyelamatkan orang kafir min azabin alim, daripada azab yang amat pedih? Siapa? Nak selamatkan? Kalau Tuhan matikan, suruh cerita kepada dia. Nabi kata kalau mati dia kok, dan orang beriman kok Tuhan mati kok, maka siapa nak menyelamatkan dia? Tak ada dah orang nak menyelamatkan dia. Tu. Azab ni ada dua ayat. Azab ni banyak lah. Ada azabun alim, azabun muhin, azabun azim, macam-macam. Tuhan tengok. Kalau Tuhan sebut azabun alim, saat ni tu azab yang pedih. Yang pedih ni biasa kok orang-orang tidak beriman pada Allah gitu. Azabun azim ni dia buat benda susu, benda dosa besar kecil tapi dia sembunyikan. Maka Tuhan nampak akhirat esok azab besar. Azabun muhin, dia duk menghinakan orang, duk zalim ke orang di atas dunia, maka Tuhan kena azab yang menghinakan dia. Tu. Jadi azabun alim amat pedih. Sebab apa? Ada sebut ke? Tuhan sebut innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, saufa nuslihim narah, kami akan bakar dia dengan api. Kullama nadijat juluduhum, tiap-tiap kali masuk kulit saat ni tu, badalnahum juludan ghairaha, Tuhan tukar kulit lain. Ya, kulit ni pedih ke? Jadi tukar kulit masuk, tukar tumbuh lain pula, bakar pula. Wal iyad billah, astagfirullahalazim. Liyadzuqul azab, supaya mereka itu rasa azab. Innallaha kana azizan hakima, Tuhan Maha bijak, Maha mulia, Maha bijak, Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan sebut yauma yuhma 'alaiha, pada hari yang dipanggangkan mereka atau dibakarkan mereka, fi nari jahannam, dalam neraka, fatukwa biha jibahuhum, maka ditreka, maknanya dibakarkan, digonyuhkan di muka Allah. Wa junubuhum, tepi-tepi, wa zuhuruhum, belakang, maknanya depan, tepi, belakang. Bila Tuhan bakar situ tu, maksudnya tak boleh tidur lah, tak boleh nyana, tak boleh apa. Kalau mogok dia depan lagi, dia tepi, dia belakang lagi. Seorang kalau sakit dia depan saja dia boleh terletak. Tapi tak ni, bahu dia depan, dia belakang, habis. Allah pada ketika tu nak duduklah azab sungguh. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Maka Tuhan suruh rasa benda-benda tu azab yang pedih tu. Tu dia. Tu maknanya qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana, kata kepada orang-orang musyrikin, adakah kamu nak kata lagu mana jika Tuhan binasakan aku, Tuhan matikan orang bersama dengan aku yang beriman semua sana. Faman yujirul kafirin, maka siapa nak selamatkan orang kafir min azabin alim, nak royak dan tidak selamatkan orang kafir saat ini oleh seorang pun. Tu. Itulah nanti surah ni kita nak faham besok.
Dan oleh itu saya nak tengok soalan pula lah. Deh. Kita baca sikit ya. Lepas tu saya nak tengok soalan. Ni ayat yang ke Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Bismillah. Kita nak faham besok. Lepas tu ada saudara kita minta nak suruh mengajar ayat kursi. Nanti kita ajar ayat kursi lah. Lebih ayat kursi, lepas tu pula tafsir ayat kursi, insyaAllah. Allahu Akbar. Ini dah banyak sajalah tafsir Sadaqallahul Azim. 20 minit. Kita nak tengok soalan dah. Ini pula alhamdulillah. Semua dah soalan ni saya jawab sekaligus lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah boleh masuk live awal dia kata ya. Terima kasih tu Incu Yahya. Alhamdulillah, semua tu syukur pada Allah. Tak apa, bagi kita alhamdulillah. Tu hasbuk qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabirhu takbira. So kita dah syukur pada Allah. So kita puji Allah. Dan ada sebut iaitu so kita banyak puji pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lebih kurangnya. Dan alhamdulillah boleh jangklah dah. Assalamualaikum abang semua pendengar, semua peminat. Assalamualaikum warahmatullahi semua dah. As'alullah azim rabbul arsyil azim an yashfiyaka. Ini dah. Ada sebutlah hadis doa ni Bunyamin tulis. Saya ingatlah hadis ni. Kita pergi ziarah orang sakit baca 7 kali. 7 kali insya-Allah Tuhan akan sembuh dia klik. Baca 7 kali. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Tu baca 7 kali. Kita ziarah orang sakit ni sunat. Bila kita ziarah orang sakit tu baca doa ya rabban nas adhibil ba'd ishfi anta syafi wa afi antal muafi la shifa li shifa'uk shifaan la yughadiru sukama wa la alama. Baca doa tu dulu. Doa ziarah orang sakit orang panggil dah. Ketika kita ziarah orang sakit, lepas tu baca doa ni 7 kali insya-Allah Tuhan akan sembuh semula dari orang yang sakit saat ni. Dan dalam surat doa ni, doa ketika sakit badan, ketika ziarah orang sakit 167. Siapa yang nak surat doa ni jadi hari Khamis kena hantar. Kerana habis. Habis. Baru ni ambil 140. Habis. Lepas tu buat pula 200 tambah. Nah. 168 doa ketika kita ziarah orang sakit. Ketika orang sakit ni orang panggil ya rabban nas adhibil ba'd ishfi anta syafi. 67 dah 167. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka ni 7 kali riwayat Tirmizi. Riwayat hadis Tirmizi. Baca 7 kali.
bila kita ziarah orang sakit ni adalah surat doa ni deh. Siapa nak tu boleh lagi lah. Cuma kena hantar kami. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi yang barakah. Ya, sama-sama lah. Kau hai perak pun kau Allah lah itulah. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi hari ni. Tak ada sebutnya iaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Abdullah dan semoga sehat walafiat ya. Nampak sehat dan suara pun nyaring molek insya-Allah. Hari ni tu rasa agak sikit. Alhamdulillah. Syukurlah nak duk makan ubat gitulah. กระดูกที่ครูบาต้องฝังใช่ไหม keluar bewok kin. Dah. Sebenarnya daging apa ni orang panggil tulang lah benda-benda gini ni. Nah, kita meraihkan kepada kerana daging kerbau ni tu kita meraihkan daging kerbau maka kita kamuh boleh. Dan kalau kita hak leton sapah pun tak apa orang panggil benda habis dah ke tak apa. Dah tapi orang kita saat ni cuma saya tengoklah dalam fatwa hukum-hukum ulama mengatakan bahawa bila barang lebih ni dia tahu boleh dia tahu tak ada masalah ke apa. Dah tapi orang kita ni hawa daging kerbau ni kita hormatkan. Dah tok selah jadi kita leton sapah ke apa nampak tidak tu kan kita pergi kamuh maka moleklah. Dah pergi kamuh tu molek tapi kata wajib ke dak. Benda tu benda harus sahaja. Dah benda habis dah ni dia tahu boleh bang. Kita tak ada nak makan tak tulang makan daging je. Maka hal lebih-lebih tu tahu tak ada apa ni. Tahu. Dah. Tak ada wajib apa ni dah. Hukum ambil harta orang seka tuai redha. Dah. Hak ni tak boleh kita nak ambil. Mereka kena minta izin daripada tuai dulu. Tak boleh kita nak ambil apa sahaja. Kalau milik orang maka tak boleh kita nak ambil malaikat. Nah, apabila telah diizinkan oleh tuan dia. Nah, cuma dia ada hukum masalah benda-benda hak orang tak kira. Contohnya lah, pepucuk kayu le kebun. Dah. Itu pun kalau tak ada pagar. Kalau tidak ada pagar, kebunnya tak ada pagar apa dah tu. Ada orang oleh si kabu, pucuk paku, pucuk gapo dok oleh kebun hak ni tu. Hak tidak dikirakan kata orang saat ni tu tidak dikirakan harga bang, tidak orang tak kira benda-benda lah tu maka boleh ambil. Tapi kalau kebun yo pagar yo gapo semua maka itu dikirakan tak boleh. Maknanya jaga benda dalam tu. Tak boleh ambil, kena minta juga. Dan supaya tu juga contohnya kalau apa ni madu mari duk buat sarai dalam kebun maka tak boleh ambil tu kerana hak tu dah rega. Ada rega orang panggil. Masuk dalam kebun dia, buat sarai dalam kebun dia maka itu milik dia. Hak dia panggil, dia paling berhak. Kita tak boleh ambil juga. Atau ni saya madu mari ke mana? Waktu kita tak apa. Bukan, tak boleh. Kerana itu ada harga. Ada pelbagai-bagai tidak harga tu pun syarat. Syarat kata dia tak ada pagar. Tak ada pagar kebun dia, makna kata dia tak ada kira sangatlah. Maka pada ketika tu boleh ambil benda-benda tidak dihargai, contoh pocok-pocok kayu gitu. Tu pun lebih afdal, lebih molek kita minta izin. Dan ketak orang kita gamuk. Tuhan sebut inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Seka tu tak ada, tidak boleh jamin ke apa dak kali seka kata ya redha, tidak. Sebab tu tak boleh. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Tak boleh makan kata dengan cara batil. Sebab tu kita kena minta izin bila milik orang. Kena minta izin dah. Jangan buat mudah-mudah.ประการสุขภาพ AIA จ่ายปีละ 3,000 บาทจุดประสงค์คือต้องผ่าตัด2 กล้องค่ารักษาสูงเลยจำเป็นต้องทำประกันตัวนี้ Prakan ni ayatnya iaitu supaya saya ada sebut kemarin bahawa ada beberapa jenis prakan. Ada prakan
hak berisat buka untuk nak ambil orang panggil buka jadi berisat untuk meniaga lah, untuk nak dapat untung ribih, maka hak tu ulama menghukumkan tidak boleh, tak kira berisat gapo pun. Hak boleh ni supaya saya dak sebut kemarin, iaitu hak kerajaan, perakan sangkum duit somtop, hak kita dak kerja perakan berisat, hak kita dak kerja ya tolong buat wik kita, semua itu, maka itu tu orang panggil dia tak ada nak ambil untung pada kita dak, kerana kita bayar kepada dia 70 kok atau 100 kok sahaja. Sebulan setahun tu 1,200 ya, tapi bila kita duduk kita capai untuk kok ni, maka dia wi banyak. Dan supaya tu juga kita terperakan hak asah, perakan hak kerajaan. Kepada apa poro-borok. Kita bayar sikit ya, tapi sakit ya wi 18,000 sampai 30,000 contohnya. Maka itu kerajaan. Kalau hak kerajaan lah, saya ayat kerajaan. Kerajaan saat ni ulama menghukumkan boleh, di antaranya Syekh Ali Ahmad As-Salusi dan Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Ali Jum'ah, dan ulama-ulama besar hak masalah ni muasirin, dan kebanyakannya bahawa berkata bahawa tidak ada khilaf, melainkan sikit sahaja orang yang kata tak boleh, sekira kalaulah perakan saat itu dengan hak kerajaan. Tapi kalau hak bukan kerajaan, tidak dibolehkan. Sebab tu AIA ni bukan kerajaan. Bila bukan kerajaan agak, maka pada ketika tu tak boleh lah. Tu. Kalau campin tu bab suku nah. Masalah bab campin tu suku, tapi hukum tu tak boleh. Dia mengatakan ni dia tak ada nak buat, tak nak berubah. Campin suku lah bab campin ni. Dalam Islam itu adalah bab campin, bab ketika darurah ni, famanitturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Kalau orang campit, waktu lain suku, famanitturra ghairu baghin wala 'adin fala ithma alaih. Kalau terpaksa bangkat kerana tu bab lain lah, tapi kita kata hukum hak asasnya iaitu kalau AIA ni berisat, maka tu tak boleh. Assalamualaikum. Salam apa cuang kelangkeun relang lamat isa baba mai bani yai rekah. Nak wi gagah sikit lepas isya ni nak buat juga, tapi lah ni tu duk rehat. Tidur kena awal. Kita tidur awal sikitlah, pukul 9:30 kita tidur dah, kerana kita kena pakpon banyak. Kerana enjin ni hang. Kerana dulu tu saya tak rehat. Saya duk pergi kita duk ingat masa kita duk ngajar ceramah malam klik apa pukul 11. Pas pagi kita bangun awal. Sebelum subuh lagi. Jadi masa kita tu jadi duk saksum sehingga kita jadi takrok. Sebab tu dah boleh ada malam ni kat malam esok kita nak buatlah buat star lepas ngorek insya-Allah. Lepas isya tu nantilah wi gagah sihat sikit. Ya baru ni saya ni nak ayat bila saya kecek tu takrok dah. Rasa takrok. Sebab marai tu saya mari nak buat ni. Mari tak boleh buat dah. Rasa nalih. Lepas tu saya tunggu ustaz. Saya makan lebih kurang lah. Apa ni, bismillah. Kita duk makan ke apa, we tenang sikit, maka kita buat. Mari tu atau tak boleh buat dah, mari nak tangguh pagi ni dah, tapi alhamdulillah boleh. Ya mari, apa kata mari pak ni tu torok dah. Tapi lah ni tu tahu dah lah nyakit lebih kurang. Alhamdulillah. Ustaz เงินคนละครึ่งเราเอาเงินเจ้าของร้านไม่ได้คิดค่าบริการที่อยากรู้แบบนี้เงินนั้นใช้ได้ไหมได้ duit คนละครึ่งนี่ bagaimana jadi duit คนละครึ่งนี่ nah saya nak ya kalau kita bergetar ni bergetar tak boleh dah hak demo duk buat ni banyak demo bergetar maknanya bila kita ni tu ya duit ya wi contohnya 5,000 maka kita nak bakar duit 1,000 kita pergi halakat kepada tuan dia. Tuan yang ambil duit dia dulu bayar kepada kita. Maknanya yawi betul kita. Nanti yawi berapa? Yawi 800. Yawi 800. Nanti
Dia scan duit tu akan masuk selepas daripada 2 hari atau 3 hari masuk 1,000, dia potong 200. Makna kata dia bertai 800 kena bayar 1,000. Maka itu ainur riba, maka itu adalah riba. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jangan kamu makan riba. Takutkanlah Tuhan. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, takut Tuhan, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkanlah, berhentikanlah riba kalau betul-betul kamu beriman pada Allah. Tak usah mainlah. Saya nak nasihat kepada tuan-tuan Kedah duk main rekan ni, tak usahlah. Percayalah, boleh hipung sehari 2 duit tu. Duit tu duit tak ada barakah. Bila tak ada barakah, duit tu akan jadi hancur duit tu. Dan duit tu akan jadi, kalau kita hipung beli tanah dan sebagainya, masa anak kita sikit dia tak pakai pun ya habis. Sebab Tuhan sebut cerak, yamhaqullahu riba, Tuhan akan meruntuhkan riba, wa yurbis sadaqat, dan Tuhan akan suburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Tuhan tak suka orang-orang kufur kepada Allah, orang-orang berdosa. Sebab tu dosa kacil lah. Cara mana nak boleh? Cara nak bolehnya 2 cara, tapi cara terbaik wibat kepada dia. Kad saat ni kepada dia, maka dia ambil kad saat ni tu, pergi beli barang kedai. Sekali dengan barang hak dia nak beli untuk kedai dia, dia nak beli apa tu? Contohnya hari ni, tokan tuai kedai saat ni tu nak pergi beli barang beras 10 guning contoh. Maka kita ambil kad kita, beli seguning hak kita. Dia ambil bak kita, kad kita pergi beli. Bila pergi beli, awak klik seguning saat ni. Siapa seguning saat ni tu, kita pun pergi jumpa dengan dia, tak apalah dia mau beli dah ni hak kita ni. Maka kita jual beras kita. Seguning saat ni tu dengan harga 800. Dia pun beli. Atau kita jual dengan harga 1,000. Maka dia pun bila duit dia pun bayar kita habislah, habis cerita, moga dia beli dengan kad kita. Itu cara yang lebih baik, cara yang paling molek. Tu cara yang molek sekalinya. Tidak ke dia pergi beli barang situ di kedai situ, kemudian dia jual klik. Maka orang panggil bai'ul 'ainah. Bai'ul 'ainah ni khilaf ulama, kata setengah haram tak boleh, kata setengah ada kata boleh. Itu sahaja. Caranya lebih kurang kena buatlah tu lah. Salam Abah Maidai fang babo laiwan lew asrina adalah. Terima kasih dah. Tak apa, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz, selamat pagi. An Quran ผิดถูกๆแล้วถ้าอ่านจะบาปไหม? Kita duk baca Quran saat ni tu kena atik tak kena atik. Hak ni baca saat ni tu, kalau kita belajar dalam masa kita duduk ngaji atik, klik duk belajar baca atik, maka hak tu tak apa. Kerana apa? Kerana dia duk belajar orang panggil. Lepas tu tak kena Quran ni ada 2. Pertamanya tak kena tajwid. Yang keduanya tak kena mukhraj, tak kena baris. Tak kena tajwid. Hak ni tajwid ni sunat. Sunat sahajalah kitab fiqh sebut sunat. Bila sunat, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bagai dia boleh diberi pahala di atas buat, tidak diseksa di atas tinggal. Maknanya tak apa. Tapi tak molek lah, molek kita kena baca molek Quran ni kerana kalamullah, kata-kata Tuhan. Ada sebut Imam Nawawi disebut al-madhhabul mukhtarus sahih alladhi yu'tamad minal ulama. Mazhab sahih yang dipegangkan pada ulama, anna fadlal Quran ala ghairihi minal adhkar. Bahasa kelebihan Quran di atas yang pada zikir-zikir ka fadlillah ala khalqih, supaya Tuhan lebih di atas makhluk. Sebab tu kita kena mulia, kita kena murai. Orang dulu kan Quran jatuh dia ambil taruh. Pas Quran ni bila buruk dah kita bakar kita oleh sungai supaya hancur habis, tidak dijijak selepas pada tu. Benda-benda gini ni benda zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang hak ada besarkan syiar Allah, tanda-tanda Tuhan. Quran ni tanda Tuhan, maka kita meraikan orang itu ada hati dia. Sebab tu kita baca Quran molek. Tuhan sebut rattil Qur'ana tartila.
Anaklah baca Quran dengan molek. Dengan tajwid. Lepas tu ketika kita salah, tapi kalau kita belajar tak apa. Nak buatlah nak salah saat ni kita tak sengaja. Dan baca pula. Salah saat ni salah baris tak boleh. Salah makra' tak boleh. Alham kita kata alham tak boleh. Ihdinas sirat itu ha tak boleh. Maka itu tak boleh. Semua saat ni itu sirat kita kata sirah contohnya itu tapi sa dengan sin tu ya tak apa situ. Tapi nak ayat kata benda-benda gini kita kena jaga. Orang baca Quran ni kalau gagak tak apa. Gagak ni orang panggil orang hak tak pandai dia baca gagak. Tak apa tu. Ada sebut dalam hadis Nabi SAW, "Wallazi yaqra'ul Qur'an." Orang-orang baca Quran, wa yatata'u fihi. Dan dia gagak padanya bacalah tu. Dia rasa sepanjang salah lah. Wa alaihi syak, dan dia payah nak baca, falahu ajran, maka boleh 2 pahala dia. Pahala usaha dia nak baca Quran, kasih pada Quran. Baca. Itulah Abdul Aziz. Kau kuam satu isuk. Kau cung mi de babo lek tuk tan tirap cung insyaallah. Assalamualaikum บาๆประกันสังคมม.40นี้จะถามความคิดของบาผลดีหรือผลเสียสำหรับเรามุสลิมที่มาkasih. แต่ประกันฮะม.40 นี่ประกัน KJR ได้ประกันสังคมtakmin ijtimai. Maka ulama banyak berkata harus, boleh kita buat, bukan sunat lah tapi orang panggil harus. Hukumnya minal jaizah. Banyak ulama-ulama yang mengharuskan. Lepas tu faedah. Moga kita taruh sikit boleh banyak kan. Dan tidak dikirakan riba kerana KJR wajib kena tolong rakyat. Tu. Supaya tu duit-duit lain lagi yang orang duk kerja ke apa semua. Benda ni lah saya dah tengok fatwa-fatwa ada sebut dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh bagi Wabah Zuhaili, dan ada orang-orang lain lagi Muhammad Shadiq Ad-Darir, dan banyak lagi lah ulama-ulama, dan ada hay'ah kibar ulama sidang pembesar ulama Saudi dan lain-lain lah kita tengok dalam bab, kerana sidang-sidang ni ada majma' dia, ada pak perhimpunan dia, maka ulama menghukumkan boleh, maka kita buat pondi-ponsia tak ni tak ada apa ya untung mata dah tak ada rugi pos sekarang kerana buat perakan saat ni tu boleh duit apabila kita mati dan sebagainya tu. Dan duit hak kita sikit-sikit saat ni tu tidak dikirakan, orang panggil kira tabarrak dan hibah mubtada'ah, dan sebut panggil hak asal gitu. Sebab tu tak ada masalah. Tak ada setengah orang tanya saya kemarin, KJR apa ni tak takut kayak kata riwayat fatwa ni. Ulama mari kita hak negeri Arab gapo mari pakar negeri kita ya nang KJR ni supaya KJR negeri mana-mana pun supaya lebih kurang KJR Islam masalah muamalah ya tak apa. Lepas tu pula harta yang make kita tu kita tak wajib tanya. Malaikat kita tahu cerak kata duit tu ialah duit yang ambil duit haram, maka pada ketika tu kita tak boleh. Ada pun duit ada mukhtalit, duit hak capur panggil, ada duit tu klang dia ada belaka. Klang dia saat itu ada belaka KJR ni, ya ada duit tu duit ni dia capur situ belaka. Maka ya duit kita ambil duit mana kita tak tahu, maka hak tu tak apa. Bismillah. Ni orang panggil hukum ni ada 2 iaitu hukum orang warak dengan hukum orang tak ada warak. Ya ada pula situ orang warak ni tak salah. Lepas tu orang panggil hukum orang-orang warak ni tu boleh ada tak salah Tapi saya ingat gini lah ni kita sampai kita orang panggil kita nyanyo bismillah. Orang lah ni susah. Susah lah ni. Covid nak kerja susah. Gotu kok ni apa Allah jeng habis. Lepas tu orang nak duit 5,000. Kita cari hukum hak ulama, hak pendapat kata boleh. Kerana apa? Orang duk susah takon ni kita baru duk fikir kata kok mana ni boleh ke tak boleh ke apa semua. Allah, orang duk lapar bercakap dah.
Nyanyi gremo. Sebab tu saya banyak ke kita kita tengok hukum bukan kata kita nak halal benda haram, tak leh tu. Benda haram cacik jelas. Tapi bila kita tengok kata benda ni ada fatwa-fatwa ulama, maka kita mai ayat. Karena apa? Karena orang lapar tu. Allah, orang tak ada nak makan, tak ada sungguh. Jangan kita duk ukur kita. Orang tak ada nak makan, tak ada sungguh. Nak gimek di mana lah ni? Kerak murah kalau orang kat hulu pun saya ni, kerak murah. Apa boleh sehari-sehari pokok je. Allah, ada beras, ada boleh beli beras tu muncul cekak dah demo. Pas kok lain wak sama, wak gapo beli kek kering. Tak tu kita tengok. Hari nak ni tu kita tengok orang hidup beli ikan kering lebih banyak daripada orang beli ikan mentah lagi. Ikan sot lagi. Karena apa? Karena susah sangat. Beli ikan kering je. Untuk boleh makan banyak kali, beli telur. Kita tengok telur habis. Saya kedai-kedai kat tepi-tepi ni, telur mari satu kereta ni. Sehari habis dah. 2 hari habis dah. Tu kedai setiap kedai. Nak ayat tak orang tak mampu. Kesian kau orang. Lepas hari ni orang nak ajak anak wili 5,000 akak pergi semak lah. Semak lah di sewa penuh cik. Semak daftar register panggil di apa ni jadi perakan. Boleh duit 5,000. Kerana 5,000 ni banyak. Sebab itulah boleh makan kena cuma kat 2 bulan lah. Anak sikit duduk 2 orang kak beli barang cuma-cuma boleh lah sebulan lebih 2 bulan. Beli berah kelik ke apa semua. Ni lah. Itulah sebab itulah di hari ni kita niat, saya niat lah tu. Habis saya cari hukum ni demo lain. Tak tahulah. Tapi kita ni tu gaduh-gaduh. Bila tengok orang duk tanya hal perakan ni banyak sangat. Masa saya kita tengok hukum-hukum. Kerana kita pun cari hukum hak nak boleh ke. Muka kau nyanyi kau orang ni, orang juta-juta. Orang mau kita kat 2 juta 3 wilayah ni, 2 juta. Orang ni bukan kata nanti lapar sejuta. Orang lapar seorang tu teruk dah. Orang lapar seorang ni tu. Orang Islam ni ke. Pas saya tak mampu kat lain saya nak kiwi. Saya ni ambil peluang ni. Tengok, hukum ni ada boleh. Maka rakyat, dia mau bakar ke semak ni boleh 5,000. Alhamdulillah. Itu orang tak takau. Nyanyi orang demo. Itulah, lebih kurangnya. Lamat sunat rawatib tiban campin mai tong lamat. Tun waktu. Semaya sunat ni asalnya itu di rumah. Nabi SAW sabda salatukum fi buyutikum illal maktubah. Semaya kamu saat itu semaya di rumah, malaikat semaya fardu. Semaya fardu disunatkan. Semaya jemaah di masjid. Bagi orang lelaki, orang tina saat itu harus mari di masjid. Jadi semaya sunat kita semaya rumah. Lepas tu kita masjid, kita semaya rawatib lah. Kita semaya orang panggil semaya tahiyatul masjid lah. Lepas tu kalaulah kita saat itu kalau kelik kita tak nak semaya di masjid, nak mari semaya masjid boleh, tak ada masalah ke apa benda ni, tapi afdal lebih baiknya itu kita semaya di rumah. Semaya sunat ni. Tak kira sunat rawatib lah, sunat duha lah, sunat tu sunat ni. Malaikat sunat isyraq. Sunat isyraq saat ni itu ada sebut. Nabi sebutnya iaitu orang hak semaya di masjid, kemudian dia tunggu sampai naik matahari barulah dia semaya. Maka pada ketika tu ada sebut ke sunat semaya masjid lah. Man sallal ghadah, siapa semaya pagi subuh fi jamaah dalam jemaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu, dan dia saat ni tu duk nyetak di masjid, duk sebut Tuhan hingga naik matahari. Thumma salla raka'atain, kemudian dia semaya 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjah, supaya sekali haji, atau umrah lah sebut supaya umrah tamah. Itu semaya isyraq lah. Tu. Tak nonเราอาบน้ำละหมาดแล้วนอนกับภรรยาตัวโดนภรรยาน้ำละหมาดจะตกไหม? Semaya apabila kita saat itu tepuh ke bini kita jatuh tak? Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, idza kumtum ila shalah, apabila nak semaya,
faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhkanlah muka wa aydiyakum ilal marafiq, dah basuh tangan, ambil semayalah. Wamsahu bi ru'usikum, sapuh kepala, wa arjulakum, basuh kaki, ilal ka'bain, sampai dua kuku laki, so kuku lali. Wa in kuntum junuban fatahharu, kalau kamu berjunub maka hendaklah kamu mandi wajiblah. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jika adalah kamu saat itu sakit atau sapi tak ada air, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau buai air kecil, berak kecil tak kira, aw lamastumun nisa, atau tepuh bini, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba, tepuh artinya maka mu kena tayammum, maknanya kena ambil wuduk, jatuh tak boleh. Sebab tu tepuh bini jatuh wuduk. Jatuh wuduk ni tak ada apa, kita tepuh mata dah dengan bini kita tidur, tapi sunat kita ambil wuduk nak tidur, pas jatuh pas tu tak ada apalah, sunat ketika kita nak tidur maka hendaklah kita berwuduk, itu sahaja. Jatuh tak ada apalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok tengok doktor semakin sehat dan bersemangat mengajar. Alhamdulillah. Terima kasih Nurlida Ismail. Alhamdulillah lah, kau sehat lah, insya-Allah doa. Lah ni tu makan banyak, makan ubat lah. Cari gotu, cari go ni. Kerana kita tahu dah. Kata kita ni tu kena renew dah. Kena tu semula. Kena orang panggil ulang semula tubuh tersihat. Lama sangko tiba niat yang rai. Semaya dua orang di rumah niatlah semaya kalau jemaah niat jadi tok imam ya. Orang jadi tok imam, niat jadi imam. Kalau orang jadi makmum, maka niat jadi makmum. Itu sahaja. Dan semaya dia saat ni kena duduk lek belakang, bukan sama. Dalam mazhab Asy-Syafi'i kena duduk kaki kita ni, jari kita kalau jatuh kok, jari kita ni tu duduk lek belakang daripada ditumik. Kalau nak letak sikit pun tak ada apalah, jangan lebih. Jangan lebih tumik. Kaki tak apa, jari tak apa, tapi tumik pergi naik tinggi daripada imam, maka tak sah lah. Kena tumik tu duduk lek belakang pada tumik imam. Niatnya aku semaya zuhur 4 rakaat imam, kalau hak jadi imam. Kalau jadi makmum niat makmum. Kalau hak jadi imam tak ada niat, makmum niat, maka sah, makmum boleh pahala jemaah, imam tak boleh. Itulah sahaja dah. Salah satu tukun nilai ni dua ya. Mid bạt thì nếu mà ao pastor mà bẹt thì ple เวลาจะละหมาดต้องตะยามุมพอหายแล้วต้องชุดละหมาดไหม Asalnya iaitu kita kena meratakan, kena wirata anggota wuduk bila kita nak wuduk. Anggota wuduk, tiba-tiba tangan kita kena luka, maka kita ambillah plaster, ambil ubat yang tepat. Maka pada ketika tu bila kita nak ambil wuduk, kalau kita boleh pecah, maka wajib kita kena pecah, kena buang. Kalau kita tak boleh pecah, maka pada ketika tu duduk situlah, kerana mudarat sana itu. Tapi kita kena tayamum. Kita ambil wuduk siap, kita tayamum. Sudah. Tayamum tu mudah saja, tapi kena ambil wuduk dulu. Ambil wuduk siap, maka kita tayamum. Tayamum saat ni tu mudah saja. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Kita ambil debu, tok atas kertas, kat tepuk dua tangan gini. Siup. Maka sapuh muka berata. Itu saja. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Tuhan tak ada nak jadi susah dak oleh agama. Sebab tu boleh kita tayamum lah. Semaya kena iadah tak? Tak kena iadah dah. Tak kena iadah dah.
Syafakallah afak, insyaallah. Assalamualaikum, bertanya, apakah maksud dengan khusyuk dalam solat? Apa ingat sifat 20 yang telah dipelajari itu termasuk dalam ingat kepada Allah waktu solat? Khusyuk dalam semaya saat ni tu wajib kita kena khusyuk. Maknanya kita nak boleh follow, kita kena khusyuk. Allah Subhanahu wa taala sunat di antara kesempurnaan semaya saat itu khusyuk. Sunatlah. Tuhan sebut qad aflahal mu'minun, beruntung yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang yang ada dalam semaya mereka itu khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan mereka berpaling daripada benda yang sia-sia. Jadi khusyuk saat itu disunatkan kita saat ini supaya khusyuk. Dan kalaulah kita tak khusyuk, maka semaya kita tidak dapat pahala. Panggil syarat nak boleh pahala kena khusyuk. Kena khusyuk. Nak lepas wajib tak ada masalah. Tu. Kita kena khusyuk. Khusyuk ni apa dia khusyuk? Khusyuk saat itu iaitu Jibril tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tanya mal ihsan, apa dia ihsan? Qala, Nabi kata an ta'budallah, bahawa kamu sembah Allah ka'annaka tarah, seolah menampak Tuhan. Fa illam takun tarah, kalau tak nampak Tuhan, fa innahu yarak, maka Tuhan nampakmu. Itu khusyuk orang panggil. Kita sembah Tuhan, kita ingat ada Tuhan nampak kita. Mohon maaf, kita semaya seolah-olah kata kita nampak Tuhan. Kalau kita tak nampak Tuhan, kita tak ingat Tuhan nampak. Sebab tu kita semaya tak ingat kita tak semaya depan Tuhan. Itu khusyuk. Dan cara untuk kita nak khusyuk saat ni iaitu bila kita takbir Allahu Akbar, kita nak takbir, nak semaya, kita ingat kita nak semaya, nak patuh pada Allah. Itu khusyuk. Dan kita nak membesarkan Allah. Allahu Akbar. Bila kita diri depan Tuhan, maka kita hendaklah kita ingat kata kita diri depan Tuhan. Tu. Bila kita tunduk, maka kita ingat kata kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bila kita tunduk, kita ingat atau kita tunduk Tuhan. Bila kita i'tidal, kita ingat kita i'tidal di depan Tuhan. Bila kita sujud, kita ingat sujud Tuhan. Bila kita duduk di antara dua sujud, maka kita ingat kita menghinakan diri kita depan Tuhan. Nyata depan Tuhan, kita hina depan Tuhan. Dan itulah kita ingat. Ingat pada Allah. Dan kita ingat pada Allah pun orang panggil di antara khusyuk juga. Ingat Tuhan, ingat sujud Tuhan, kapal Tuhan semua. Sebab Tuhan sebut alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ada ingat Tuhan semua. Fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Ingat Tuhan, kena ingat Tuhan semua. Kemudian selaginya di antara khusyuk kita ingat maksud, makna-makna. Makna doa iftitah. Sebab tu benda-benda kita baca dalam Quran, dalam semaya ni hendak kita tahu. Contoh kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, kena mengerti makna Tuhan Maha Besar itu. Wa subhanallah bukratan wa asila, wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Kena mengerti makna Fatihah dan sebagainya. Kita kena mengerti makna. Bila mengerti makna, kita perhati makna itu khusyuk. Kalau kita tak mengerti makna, maka hendaklah kita ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala duk tengok kita tengok Tuhan, dan kita duk berasa kata Tuhan duk tengok kita gitu. Dan kita duk membesarkan Allah, tersujud Allah, rakaat pada Allah. Ada pun sifat-sifat Tuhan, kita ingat sifat Tuhan, maka itu pun di antara khusyuk juga. Contoh kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita tak erti makna Fatihah, maka dalam semaya kita ingat tak Allah Maha Besar, Tuhan lah Maha Berkuasa, Tuhan buat tu buat ni semua. Maka itu di antaranya
Di antara, kerana kita sebut Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat Allah banyak-banyak, Tuhan sebut. Oleh itu kita ingat Allah. Itu pun di antara sifat-sifat Allah. Dan sifat apa sahaja. Tu. Dan kita ingat sifat 20 contohnya. Tuhan ada, kita ingatlah semaya kita, Tuhan ni wujud. Tuhan ni yang maha berkuasa, Tuhan ni maha berkehendak, Tuhan. Itu pun di antara makna kita ingat Allah. Kita ingat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam semaya sebenarnya kita kena ingat atau kita duk sembah Allah, kita duk membesarkan Allah, kita sujud kepada Allah, kita rokok pada Allah. Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu ruk'u, hendaklah kamu rokok. Mana kita ingat kata kita rokok. Wasjudu, sujud. Wa'budu rabbakum, dan sembah Tuhan, wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun, dan ingat terhadap buat benda baik. Itu di antara khusyuk lah. Apa kita boleh buat, kita buatlah. Ingatlah hati kita, insya-Allah. Bapa Song Ma Song Lim Abdul Rafa Saling. Siapa yang Abdul Rahah ni, saya minta inbox nak surah doa ni, inbox masuk kalau page saat ni tu, maka kita akan hantarlah cara tu lebih kurang kena inbox kalau tak inbox ni ya hilang tak lagi ni. Duduk dalam ni kita nak buka semua tak boleh, dalam messenger atau apa ni kuap kita nak orang duk komen saat ni tu, ya nak buka tak boleh. Apakah hukum kita ambil buah-buahan yang masuk dalam sebelah tanah kita? Ambil barang masuk sebelah tanah kita ni tak boleh, melainkan dengan izinnya. Dengan izinnya, kena izin juga. Saya dah tengok dah dalam fatwa ulama mengatakan bahawa kena minta izin pada dia juga. Walaupun masuk dalam tanah kita sekalipun, kerana buah tu buah hak dia. Saya dah ingat dulu dalam kitab fiqh. Duk ngaji dulu ada juga duk kata boleh, tapi kita tak sedap lah dah. Bila hak orang kak, walaupun masuk dalam tanah kita pun kita cuma lah sikit cuma sikit kita minta kepada dia lah, minta izin kepada dia, insya-Allah Tuhan tak ada payah ke apa, tidak ambil dulu lepas tu minta pun tak apa. Lepas pada tu dari segi amal benda-benda lah ni yang mudah ya. Kita ambil dulu asal lima doa Allah masuk oleh kita kak, ambil 2-3 tim, maka royak dia lepas pada tu tu ambil asal lima tadi tak apa, orang kita mudah, orang kita alhamdulillah mudah insya-Allah. Adakah jadi kesalahan besar bila seseorang tu dia membaca ayat Al-Quran tidak mat, pun dia baca panjang yang ada mat, mula dia baca pendek, adakah lari makna dalam keadaan macam ni? Saya dah ayat dah tadi bahawa dalam kitab fiqh ni tajwid itu sunnah saja, sunat. Tapi di sisi ulama tajwid wajib tapi di sisi ulama fiqh wajib, maksud ulama tajwid wajib sana iaitu wajib kena baca, kita tahsin, kita kena baca molek Quran, waratil Quran tartila. Tapi di segi hukum kata dosa tak kalau kita tidak baca mat, kita tidak baca turut tajwid, tidak dosa, itu fiqh. Tu. Tapi mukhraj sengaja tak boleh Quran. Kita baca sengaja salah, itu dosa, tak boleh. Tapi kalau tersalah, rufi'a an ummatil khata'u wa nisyan wa mastukrihu alaih, tidak dikirakan salah kan? Tepat panjang pandak, dia baca pandak panjang, maka itu tidak dosa, kerana benda tu sunat sahaja, tak dosa. Tapi pahala saat ni tak boleh lah pahala, kerana pahala saat ni tu pahala baca tahsin atau tartil tak boleh, sebab Tuhan sebut waratil Quran tartila, kena tartil, baca molek tajwid. Makna yang tak lari. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lebih tu panjang-panjang laju. Tapi kalau hak tepat pendek, contohnya iyyaka na'budu wa iyyaka, tu tak boleh tu. Ya tepat pendek itu berubahkan makna.
Tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu kena baca molek lah. Tu. Nak ingatlah baca Quran ni. Assalamualaikum apa hukum orang yang selalu sangka buruk terhadap saudaranya sedang ia tidak tahu pun bagaimana dalam hati saudaranya ikhlas atau tidak? Panggil su'uzzan, sangka jahat. Sangka jahat. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang beriman, jauhkanlah daripada sangka jahat. Jangan sangka jahat kita. Kita kena hajar nah. Kena hajar sangka baik. Ikut dia moyak, tak boleh hadir je molek, tak apa. Kita kena ajar kecek gitu. Ya orang ni tak akan boleh ubah hati, malaikat ubah di mulut nah. Mulut bahaya sekali. Kalau mulut buruk, hati akan jadi buruk. Bila hati buruk, tangan juga buruk, semua buruk habis. Sebab tu kena jaga mulut. Wa qulu qawlan wa qulu lin-nasi husna. Katakanlah kepada manusia tu perkataan yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Suruh takut dan suruh kata dengan kata-kata yang betul. Nabi SAW sudah la yastaqimu imanu abdin. Tidak betul iman seorang hatta yastaqima qalbuh. Hingga hati betul. Wa la yastaqima qalbuhu. Tidak betul hati hatta yastaqima lisanuh. Hingga lidah yang molek. Nak royak baiki semua hati baiki je mulut. Kena baiki je mulut. La yadkhulu rajulun al-jannata man la ya'manu. La yadkhulu rajulun al-jannata la ya'manu jiranu bawa'iqah. Nabi sebut bahawa tidak akan masuk seorang syurga orang yang tidak aman, tak selamat jiran dia pada mulut dia. Sebab tu kena mulut saat ni tu molek. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Zan itu tidak mengkayakan daripada benda-benar. Nak suka jahat tak jadi, tak tahu, kita tak tahu hak sungguh. Nabi SAW sudah man kana yu'minu billah wal yawmil akhir. Siapa beriman pada Allah di akhirat falyakul khairan. Anak kecek molek aw liyasmut atau senyap. Sebab tu kena jaga molek. Dosa suka jahat orang dosa. Wala yaktabba tu hasbu inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithmun wa la tajassasu. Jangan duk cari hak orang. Wala yaktabbadukum ba'dha, jangan duk ngupak ke orang. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tak boleh. Allah tak boleh dah. Jangan dah suka jahat demo. Dah suka jahat ni tak molek. Babo tayo hak 30 baht nai baht pracarat hukum bab nai. Dah. Dia hak 30 kok. Kita ambil duit ya hak 30 kok ni orang panggil bayar lebih. Maka itu riba. Ya duit dia dulu ya potong. Maka itu panggil riba. Cara je supaya saya ada royak tadi iaitu kena beli barang dia. Lepas tu jual klik. Itu halah ya tu pun. PC ni apa khabar. ถ้าเจ้าของร้านไม่คิดค่าอะไรเลยเงินในคนละครึ่ง 1,100 บาทเขาก็ให้ 1,100 บาทเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยแบบนี้ได้ไหม นี่boleh. Nah, kita kita 1,500, kita 1,500. Tak ada apa, tu tak ada riba, tak ada apa yang berkata duit kita, apa kata duit kita masuk, maka ya ambil. Boleh selamat berkhabar ni. Salam sejahtera doktor, nampak sihat molek hari ya, alhamdulillah. Doakan semoga sihat semua, dapat mengajar lama-lama dan untuk semua dapat belajar. Terima kasih, boleh selamat. Ustaz, jadi gini, ustaz saya ni orang panggil apa ni, nak kena jaga lagi lah. Tapi ini tu gagah dah magai. Itulah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Babo ครับ งบเงินจากสสสที่เก็บมาจากภาษีเหล้าเอามาใช้ได้ไหมครับ ได้ เอาแค่เมะดุย
duit pada pasi duit pasi agak boleh tak? Duit ni nak ayat dah. Kalau duit cacin kata duit haram tak boleh. Tapi bila duit saat ni tu pergi masuk kong kelang dah. Nah, maka dia pergi capur habis dah. Dah. Maka pada ketika panggil mal mukhtalid, maka tu tak apa. Dah. Dia tak tahu sama mana. Duit cerak atau duit haram tak boleh ya. Salam babo khoi babo suka pakแข็งแรงขอให้อัลเลาะห์คุ้มครองได้อยู่กับลูกนานๆและได้มาบรรยายให้พวกเราฟังนานๆอามีนอินชาอัลลอฮ์ terima kasih doa berkat doa ni mudah Allah kita nak ayat dah supaya dengan Nabi sebut iktanim khamsan qabla khamsin, suruh kita buat ambil peluang sebelum 5 perkara okay? Sihatak qabla saqamik, kau sihat sebelum sakit. Aduh dah saya kau duk sakit lebih kurang orang panggil baru ni tu bukan sakit tu sangat tak, tapi orang panggil dia ketup di huacai, maknanya nyawa tak boleh. Bila nyawa tak boleh dah dia tak supa orang panggil orang kalau luka kok kaki ke apa semua dia luka. Dia luka hak ni dia sakit tak apa, tapi dia nyawa tak boleh ni ingat mati dah tak ada ingat kau lain. Lepas tu pula orang panggil dia letih sungguh. Tak boleh nyawa ni supaya jatuh orang panggil. Supaya jatuh turun. Supaya nyawa ni dia lekat di benar gitu ya. Itu tak agak dah. Allah Akbar. Alhamdulillah dah. Ayat Ar-Raidi samrap lamat subhi nak baca gapa semaya subuh. Allah, semaya subuh ni. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuhan suruh semaya lah dah, semaya waktu semua zuhur asar. Tapi wa qur'anal fajr, semaya subuh ni Tuhan kata qur'anal fajr. Qur'an fajar. Apa maksud qur'an fajar? Kita baca surah panjang-panjang subuh-subuh. Sahabat dulu baca panjang subuh. Maya awal baca maya 20 minit. 15 minit semaya. Setengah jam semaya. Dah baca panjang tu. Tu maya subuh. Pas sunat surah kapo? Tak kira surah kapo tapi panjang. Disunat kapannya subuh sana. Nah, inna tula salati ahadikum lama innatun ala fikrih. Ala fikih. Lama semaya itu tunjuk kata seru dengan agama. Semaya subuh namanya. Panjang sobat sikit biasa ya. Kita baca. Baca surah panjang-panjang lah. Subuh. Ni subuh inna. Allah Akbar. 2 minit main subuh. Astagfirullahalazim. Baca banyak sikit. Tu wasyam ke wadduha kalau kita kapung kak. Kalau kita duk ni baca surah Tabah. Misal Yasin, misal surah apa lagi baca surah Baqarah misal, tapi baca pandai lah. Baca panjang sikit maya subuh. Sunat panjang subuh. Pahala kita nak baca biasa, kita nak semaya biasa kak. Bacalah kita kata hal ataka hadithul ghasyiyah dengan sabbihis misal, wal fajr dengan la uqsimu bihadzal balad suratul balad misal, wasyab dengan wadduha contohnya. Baca itulah. Yaksa pawitikan jai zakat krop nisab bab ni. Terima kasih. Nak keluarkan zakat cukup nisab. Pertama zakat iaitu kita kira zakat ada 2. Pertama zakat ni banyak tapi kita nak sebut 2 sini, iaitu pertama zakat niaga, yang 2 zakat duit sipar. Zakat duit sipar saat ni tu iaitu duit hak kita sipar. Duit hak kita sipar saat ni tu ia kena cukup duit sebanyak regomah 5 kok hacut hok, 5 kok samah atau 5 kok ne hacut hok 85 gramah. Maknanya kalau gomah lah ni 25 contohnya lah 137,500
dikirakan siapa nisab. Bila siapa 137,500, maka kita letak di situ. Duk situ tu siapa setahun. Duit dah cukupnya tu atau lebih lah, tapi kalau masuk-masuk lagi memula situ siapa setahun, maka wajib kita kena keluarkan zakat. Nak kira setahun tu bulan apa? Kena kira bulan Islam. Sebab Tuhan sebut walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Nah, Ashabul Kahfi duduk dalam gua 300 tahun, orang Islam tambah 9, kerana setiap setahun bulan Islam tekah dengan bulan bukan Islam saat ni tu 12 hari. Maknanya kalaulah 100 tahun 3 tahun, 300 tahun 9 tahun. Maknanya bulan Islam saat itu inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah. 12 bulan itu Muharram Safar, bulan lagi. Kita kira bulan tu. Kayak bulan Mekar Kumpan itu. Maka kira bulan tu. Tu orang panggil zakat. Kita keluar bila siapa? Kalau Ramadan siapa Ramadan, Zulhijjah siapa Zulhijjah. Maka wajib kita kena keluar ke zakat. Keluar berapa? Keluar 2.5. Mari han dengan sisip. Mari bagi 40. Bila bagi 40 tu baiknya iaitu 2.5 orang panggil 2.5 2.5 tu baiklah. Mari han sisip bagi 40. Dah han 40. Kalau zakat niaga kita kira kita mula niaga kita buka kedai, tak ada duit sekolah bu. Semua barang kita ambil bergetah orang mari taklah kedai kita. Tapi tiba-tiba kita jual ambil bulan Zulhijjah, siapa Zulhijjah tak dapat duit ada 500,000. Barang ada 500,000 dah 1 juta. Maka kena kira hari hak siapa haul siapa setahun saat itu, kena kira pada hari itu nisab. Ada berapa? Kalau lebih daripada rega 5 kuk hak saya sebut tadi, ada siapa 100 37,500 contohnya lah, maka wajib dia kena keluarkan zakat. Kalau ada 1 juta kena keluar 25,000. Kena kira hujung tahun sahaja. Tu alhamdulillah. Assalamualaikum. Minta tolong baca talqin mayat sikit babo. Talqin mayat iaitu muka surat doa saya ni, talqin mayat muka 93. 89. Kalau hak gaya atas 89. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana man ta'azzaza bil qudrati wal baqa wa qahara al ibada bil maut wal fana liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa anna sa'yakum sawfa yura kullu shay'in halikun illa wajhah lahul hukmu wa ilayhi turja'un kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar. Mana baca boleh 5 baris dia kata. Apa dah? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum lil ajri wath thawab wa fiha nu'idukum lid-dud wat-turab wa minha nukhrijukum lil ardi wal hisab. Itu bukan Quran lah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah billahi minallah ilallahu ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Maka kita sebut ya Abdullah bin siapa? Ya yarhamukallah. Zahabat anka dunya wa zinatuha wa sirta al-ana fi barzakhin min barazikhil akhirah fala tansal ahda alladhi. Baca ya. Tak kubur. Baca tak kubur saat ni. Itu talqin. Talqin ni sunat. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh lakinu mautakum, suruh ajar orang mati. Ajar ngucap, ajar apalah. Dan dah sebut ke iaitu alam barzakh kita baca ke hak ni Tuhan tasbih di mananya Tuhan kukuhkan boleh jawab depan malaikat ketika ditanya. Hak demo kata bid'ah tu ikut demo lah.
tu orang panggil Wahabi. Dia Wahabi tak boleh buat dia. Maka kita tak turut dia. Kerana kita hak ni tu kita kata boleh. Habis kita. Selamat pagi bapa semua sihat dah. Ustaz ถ้าเราไม่สบายแล้วประจำเดือนหมดพอดีเราต้องรีบอาบน้ำวาญิบเลยไหมหรือว่าเราค่อยอาบน้ำละหมาดค่อยหมดแล้วค่อยชดค่ะbila kita saat ni habis uzur, habis haid. Bila habis uzur Tuhan sebut kan wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka itu tanya tentang haid. Qul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Maka katakanlah haid saat ni benda cemar, darah cemar. Maka jauhkanlah pada setubuh bini, tak boleh. Wala taqrabuhunna, jangan duduk dekat. wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, hingga cuci. Fa idza tatahharna, kena maning dulu. Jadi kena maning. Bila kena maning, kita tak boleh maning. Maka tak boleh maning ni kita wajib semaya. Bila wajib semaya, kita tak boleh maning, kita kena tayammum. Wajib kena tayammum Tuhan sebut wa in kuntum marda, jika kamu sakit, aw ala safarin, atau kamu sakit tak ada air, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau buat air besar air kecil, berak kecil lah, aw lamastumun nisa, atau kamu sak nistuh katina, falam tajidu ma'an, tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiba, maka hendaklah tayammum. Wajib kena tayammum, kena semaya. Jangan nanti nak qada semula, bukan boleh qada qada hak ni tu. Bukan kata kita boleh qada selalu, kita qada hak ni tu, hak kita terlupa, hak kita sengaja lah. Tapi orang panggil nak sengaja berhenti untuk nak qada tak boleh. Wajiblah kena qada, tapi orang panggil gitulah lebih kurang. Ijib chat chen khap Syekhuna Luqman, terima kasih. Salah bapaชัดเจนขอเบอร์โทรได้0811892568 0811892568 0811892568. Boleh tu mari, kalau tak akid tu banyak kali kita boleh ada duduk tidur, boleh ada duduk rehat, boleh ada duduk tak terosak julain apa gitulah. Tapi kalau duduk sekali dengan tu akid semua, alhamdulillah. Assalamualaikum ถ้าจะแต่งงานเดือนอิสลามเดือนนี้วันไหนวันอะไรดีคะnikah ni kena cepat nah. Nabi SAW sabda an-nikahu sunnati, nikah sunnah aku, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni, siapa tak buat sunnah aku maka bukan pada puak aku. Tuhan sebut ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wasalihin min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Hendaklah kamu nikah orang yang tak ada bini, tak ada tu laki, maka nikah pada dia. Sunat kena nikah maka nak nikah oleh mana? Kena cepat-cepat. Hari ke apa? Cepat-cepat. Dengan ni warnai. Kalau bulan ni bila nak nikah? Ni apa ni? Hari ni hari gapo? Hari Rabu, Isyak ke boleh. Hari Ahad ni ke boleh. Tu. Hari gapo-gapo pun boleh. Nikah ni sunat sokmo-sokmo dah. Tuhan sebut ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah. Benda hak Tuhan suruh, maka buat cepat. Boleh pahala lagi.อยากจะทราบว่าเมื่อไหร่ลืมอ่านดุอากูนุตละหมาดซุบฮีต้องสุญุดซะฮวีกี่รอบ Ada hadis Nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla. Nabi ada satu kali Nabi semaya, fana qasa au zada, ada sebut lah hadis. Tak ingat dia kata Nabi tambah, kata Nabi kurang, tapi hak sebut Nabi tambah lebih lah. Atau kurang tak kira lah. Waqila kata ke, ada orang tanya Nabi, azida fi salah syai' ya Rasulullah, ada tambah kalau semaya lebih kok. Qala, Nabi kata, innama ana basyarum mithlukum, aku ni orang seperti angsa kama tangsaun, aku lupa supaya kamu lupa.
Qala Nabi ta iza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Kalau terlupa la semaya maka nak sujud 2 sujud. Fatahawala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasajada sajdatain. Nabi pun balik sujud 2 kali. Jadi sujud terlupa ni iaitu sujud kerana kita tambah rakaat, kita terlupa, kerana kita terlupa sunat ab'ad, maka pada ketika tu kita sujud sahwi berapa kali? 2 kali sahaja. Itulah wallahu a'lam. Salah bapa tabe burung tu sebab dia malah pera anak dia kaca telur orang dia bubuh telur dia. Bapa tube burung tu sebab dia malah. Tube kita kena tak leh dah burung-burung natal ni bila dia ya. Dia panggil natal ni tu buat untuk kita. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Tu buat untuk kita belaka ni. Untuk ada panggil rabuk ni wait rabuk gapo. Kita tak usah duk karulah dia nya. Dah hamak dia pergi kelain lah, tak boleh duk bunuh lah natal. Natal hak ada sikit tu. Apa ya sab wa Dajjal kap Ya'juj Ma'juj krai makon ton kiamat. Terima kasih Dajjal mari dulu. Lepas Dajjal turun maka Nabi Isa. Lepas Nabi Isa tu Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj Nabi Isa tak bunuh, yang mampu sendiri. Dah Tuhan hantar penyakit dah buruk. Dah maka mati semua mampu habis. Gitulah. Dah pasal tak agak saya duk penting mukhraj huruf adakah dikira khusyuk. Duk penting mukhraj huruf dikira ke khusyuk ya. Kita nak baca molek. Dah. Penting alhamdulillah baca molek. Ya, di antara khusyuk lah. Karena khusyuk ni kita buat molek. Salam abaka Allah kum krong abada yunaikan insyaallah. Salam abaka ai baba mi sukapak karaya ngeun pracarat rekun la kreng lukaจะเอาเงินเราให้เงินกับลูกค้า110 บาทแล้วคิดค่าบริการต่างหาก20 บาทได้ไหม benda ni tak boleh dah. Tu tak boleh. Itu sahaja kerana riba. Nah. Assalamualaikum abaji, kalau kita nak nikah bulan ni bulan Melayu, molek bulan mana molek? Dah. Bulan ni, bulan Zulhijjah ni. Dah. Bulan Zulhijjah minggu depan ada 8 ni 18 dah. Ada 12 hari lagi. Dah. Hari Ahad ni kena molek. Dah, cepatlah nikah. Selamat pagi, semoga sehat dah. Salam bapa, kita masbuk solat subuh, sempat baca kunut dengan imam. Bila kita tambah 1 rakaat lagi kita lupa nak baca kunut. Dah, kena sujud sahwi ke? Dah. Jadi kunut hak kita baca sekali dengan tu imam saat ni tidak dikirakan kunut kita dah. Kalau kita mari des rakaat maka tu imam kunut, maka kita baca kunut, maka itu tidak dikira kunut kita. Supaya kita dengan tahiyat yang kedua. Dah. Tahiyat yang akhir tidak dikirakan tahiyat kita, itu kira tahiyat imam. Maka kita kena tahiyat mula. Dah lepas pada tu. Sebab tu kunut bila kita baca sekali imam dah, tidak kira kunut kita, itu kunut imam. Kalau kita terlupa, maka kita sujud sahwi juga. Wallahu a'lam. Salam bapa. Kerak kuku di masa haid boleh tak? Makruh. Kerak kuku masa haid makruh. Assalamualaikum bapa. Kalau kita nak kahwin bulan mana baik, bulan Islam, nak nikah ni bulan mana molek, ada demo buat ni boleh sofa, bulan ni boleh berlaku. Boleh berlaku. Tapi orang kita saat ni tu dok buat boleh sofa di bulan awal, bulan akhir, bulan awal, bulan akhir kot tu. Muharram boleh buat ada apa? Tapi demo setengah-setengah ni mau tak buat boleh Muharram, wallahu alam. Dia tidak ada masalah ke apa. Sebenarnya kita nak jadi baik laki bini ni kena murai gi mari. Wa ashiruhun bil ma'ruf wa asyarah. Pergaulan tu jadi molek. Tak apa, tidak kena mengena dengan hari-hari. Bohong diri nak mengajar pula. Ya terima kasih. Tak apa. Nafisah, Imam Mahdi keluar di mana minta bapa hurai berkenaan. Imam Mahdi saat itu keluar sebelum daripada boleh jadi sebelum Dajjal lagi, wallahu alam dah. Ada khilafah, ada sebut ke khilafah ala minhajun nubuwah, ada akan khilafah akan berlaku sebelum ada kiamat, iaitu Mahdi lah.
Imam Mahdi akan turun sebelum Nabi Isa. Dan kata setengahnya itu untuk nak sambut Nabi Isa tu dah. Orang-orang semua saat ni itu dialah. Kamar dia Nabi Isa lah turunnya selepas pada tu. Bapa cak hai tang luk sao noi kah. Anak tina nak tak nama apa? Boleh nak tak nama Aisyah contohnya. Tak. Asfa contohnya lah. Apa lagi? Bolehlah letak. Nanti tanya inbox masuk lah. Nak mula dengan huruf ke apa tanya. Kap cakap apa tibok wantengan ya. Itulah saja hari ini. Terima kasih semua yang masuk. Saya terima kasih belakang lah dah. Terima kasih belakang insya-Allah. Banyak sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.